Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan dan yang dikasihi mahasiswa, mahasiswi serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program perkongsian kita pada pagi ini yang bertajuk Depression, Anxiety dan Stres, peranan mahasiswa dalam mengatasinya. Untuk makluman semua, program perkongsian ini dianjurkan oleh Unit Kaunseling Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pusat Pendidikan Berterusan Mesti Melayah atau UMCZ. Dan kini, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, bersama saya, Puan Salihah Sairan sebagai moderator pada hari ini dalam perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama dengan pakar dan ketua jabatan sekretaris dari Hospital Kulim iaitu Yang Berusaha Dr. Nurul Nadia binti Ismail. Okey doktor, apa khabar? Sihat Alhamdulillah, sihat. Maaf mengganggu waktu cuti. Tak apa, insyaAllah. Okey, berbanyak-banyak terima kasih doktor masih sudi bersama kami bagi untuk menjayakan program perkongsian kita pada hari ini. Okey, untuk makluman semua sebelum saya mulakan, bulan Oktober merupakan bulan sambutan kaunseling ataupun bulan kaunseling peringkat kebangsaan, dan dalam masa yang sama juga pada 10 Oktober adalah hari sambutan Hari Kesihatan Mental. Okey, saya dimaklumkan doktor sangat sibuk sampai hingga memaklumkan nyaris-nyaris nak tukar pengganti untuk kongsi pada hari ini, tapi alhamdulillah doktor masih bersama kita pada hari ini. Terima kasih doktor. Okey, suka saya untuk ingatkan tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian, saya amat menggalakkan dalam perkongsian kita pada hari ini untuk para hadirin dan tuan-tuan serta puan-puan bertanyakan soalan melalui ruangan chat atau komen sekiranya terdapat apa soalan tentang topik yang kita akan kupaskan pada hari ini. So saya sangat menggalakkan sekiranya ada soalan ataupun orang kata ada pengalaman ke untuk bersama-sama kongsikan pada hadirin sekalian. Okey. Para hadirin sekalian, menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti 2019, hampir setengah juta rakyat negara kita didapati mengalami simptom tekanan dan depres. Manakala menurut Institut Kesihatan Kebangsaan Malaysia 2017, remaja yang mengalami depression adalah nisbah dia seorang dalam 5 orang. Maksudnya dalam 5 orang tu, dalam kelompok 5 orang tu mesti ada seorang nisbah yang kena depres. So manakala yang kena anxiety pula dalam 5 orang tu ada 2 orang yang kena, dan yang mengalami stres seorang dalam nisbah 10 orang. Okey. So untuk pengetahuan semua, isu kesihatan ataupun isu tekanan yang meliputi depres, anxiety, stres oleh pelajar universiti ni sangat membimbangkanlah sejak akhir-akhir ni. Mungkin kita pun ada dengar berita-berita, tuan-tuan pun pernah ada dengar berita-berita melibatkan isu-isu pelajar universiti kan akhir-akhir ni, dan ianya sangatlah bukan perkara yang baru. Ditambah pula dengan isu belajar online learning, okey, disebabkan oleh pandemik COVID-19, dan kita pun sekarang dah masuk fasa endemik yang mana mahasiswa perlu jalani kuliah dan talian selain bebanan menyiapkan tugasan dan persiapan untuk menghadapi peperiksaan akhir. Okey, walaupun kini pihak kementerian dah benarkan pelajar untuk pulang ke kampus, okey, beransur pulang ke kampus, jadi penyesuaian diri ataupun coping skill dalam kalangan pelajar tu untuk belajar bersemuka ataupun hybrid tu masih lagi mengambil masa. So perkara-perkara itu kadang-kadang boleh menimbulkan isu-isu anxiety, stres dan depresi. Okey, tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya saya menjemput Yang Berusaha Dr. Nurul Nadia untuk menyampaikan perkongsiannya. Dipersilakan doktor. Terima kasih Cik Salihah. Sekejap ya. Lupa pula nak pakai mic. Tadi saya ingat saya nak guna apa?
nak guna speaker laptop je, tapi anak-anak saya sedang menjerit-jerit di luar. So saya ubah strategi. Jika tidak, anda semua akan kedengaran segala pergaduhan dan perdebatan yang sedang berlaku di rumah ini. Let me share my slides, okay? Puan Saliha, saya perlukan seseorang untuk jadikan saya co-host sebab host disable participant screen sharing. Kalau saya tak jadi co-host, saya tak boleh share saya tak boleh share slides. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Cik Saliha dan pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya kerana menjemput saya daripada Laman Minda untuk menyampaikan satu ceramah yang bertajuk Let's Talk Depression, Anxiety dan Stress. Peranan mahasiswa dalam mengatasinya. So saya rasa insyaAllah for the next probably 1 hour and 40 minutes kita akan fokus untuk sama-sama memahami tentang topik kesihatan mental yang sangat-sangat relevan, yang saya rasa sangat-sangat popular, yang kerap diperkatakan sejak pandemik ini bermula. Okey. Sekali lagi, sebagaimana yang telah diberitahu oleh Cik Saliha, saya harap semua partisipan would be able to actively participate dalam saya punya ceramah. I don't mind if you think that you have a question yang related to the topic that I am talking about, or I was talking about, then please ask a question so that hopefully semua orang pun boleh faham apa yang saya cuba sampaikan dan kita pun boleh sama-sama memahami tentang kesihatan mental. Okay, so itu saya punya insyaAllah mukadimah, and saya rasa saya tak pasti sama ada anda semua this is among your first program ataupun macam mana, tapi memandangkan Oktober, yes, it is a counselor month, bulan counselling kan, dan banyak universiti-universiti yang sebenarnya menjalankan pelbagai program sempena bulan kaunseling. Malahan it's not just the university, tapi kaunselor-kaunselor di seluruh Malaysia juga sebenarnya menjalankan pelbagai program, dan alhamdulillah saya memang ada terlibat dengan beberapa siri ceramah. Sebagai contoh, 2 hari lepas saya bersama dengan Universiti Sains Malaysia, hari ini saya bersama dengan UM. Kalau tahun lepas saya bersama dengan UUM, baru-baru ni saya bersama juga dengan Jabatan Perkhidmatan Kaunseling, JPA, dan juga insyaAllah lepas ni dengan Tabung Haji dan juga beberapa NGO di Malaysia. So tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur dan anda semua yang willing to spend lebih kurang 2 hours pada masa weekend, pada masa di mana kita kata sempadan negeri telah dibuka untuk sama-sama kita berada pada majlis ilmu pada hari ini. So let us begin. Untuk makluman semua, saya ada bertanya dengan Cik Saliha, apakah objektif yang ingin dicapai daripada ceramah ini? So antaranya ialah yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan depression, anxiety dan stress?
Dan adakah terdapat perbezaan antara depression, anxiety dan stres serta kepentingan menjaga kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa, cara mengatasi atau mengelakkan daripada depression, anxiety dan stres, dan terakhir sekali hopefully kita sama-sama boleh tahu ataupun faham tentang tindakan yang perlu diambil oleh para pelajar sekalian jika ada yang mengalami simptom depression, anxiety dan stres. Dan bila saya bercakap tentang para pelajar, saya minta maaf, maksud saya ialah mahasiswa dan mahasiswi serta mungkin di kalangan petugas-petugas ataupun staf di Jabatan Hal Ehwal Universiti Malaya. Sekejap Abang, tolong lanjutkan ikon. Okay, so sebelum kita nak pergi kepada all the definitions, kita kena tanya dulu diri kita, apakah itu kesihatan? Pernah tak kita tanya, apakah itu kesihatan? Adakah kesihatan itu bermaksud kita tak ada penyakit atau bagaimana kan? Adakah kesihatan itu maksudnya kita boleh hidup secara aktif, kita tak perlu makan ubat, kita tak perlu jumpa doktor? Tetapi kita perlu faham bahawa bila kita bercakap tentang kesihatan, World Health Organization ataupun organisasi kesihatan sedunia sebenarnya telah memberikan definisi yang khusus yang terpakai kepada seluruh negara di dunia ini tentang apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan. Dan definisi ini sebenarnya adalah sangat penting kerana apabila WHO telah mengeluarkan satu definisi yang seragam, ianya bermaksud definisi ini perlu diadapt ataupun perlu diadaptasi oleh negara-negara di seluruh dunia untuk ataupun bertindak sebagai garis panduan tentang program kesihatan yang dijalankan di negara-negara tersebut. So, bila kita bercakap tentang kesihatan, WHO mendefinisikan bahawa health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So this definition ataupun definisi ini sebenarnya sangat umum, tetapi kita boleh katakan bahawa definisi ini berbentuk holistik ataupun this is the holistic approach on health or how to define health. And saya sebagai pakar psikiatri, saya memang sangat-sangat meraihkan definisi ini kerana WHO specifically mention and emphasizing between physical, kesihatan fizikal, kesihatan mental dan juga kesihatan dari segi kita punya perhubungan sosial atau perhubungan kita di dalam masyarakat. So ini yang dimaksudkan dengan kesihatan. Dan bila kita bercakap kesihatan, tidak bermaksud jika anda sakit maka anda tidak sihat. Kan, dia bukannya satu definisi yang berbentuk black and white. Dia merupakan satu pertindihan ataupun spektrum apabila kita bercakap tentang kesihatan ataupun kita bercakap tentang penyakit-penyakit. So don't worry, kalau katakan pada hari ini mungkin anda main bola, main basketball ke ataupun netball and you sprain your ankle, doesn't mean that you are not healthy anymore. Kan, it's just mean that you have some limitation in your physical well-being, kan, dalam kesihatan atau kesejahteraan fizikal disebabkan oleh anda sprain your ankle masa main, tetapi tidak bermaksud bahawa anda sudah tidak mempunyai satu kesihatan yang baik. Kan, kalaulah anda mempunyai penyakit, tetapi penyakit anda ini ataupun penyakit anda ini tidak mengganggu anda untuk terus menjalani aktiviti-aktiviti fizikal yang lain yang kita kata bersesuaian dengan keadaan fizikal anda. Jika kesihatan mental anda berada dalam keadaan yang optimum dan anda masih lagi boleh bersosial, berkomunikasi ataupun menyumbang dalam masyarakat, ini bermakna bahawa
walaupun anda mempunyai penyakit tetapi anda masih lagi mempunyai kesihatan yang baik. Okey, so itu perkara yang kita perlu tekankan. Sebab kenapa saya nak tekankan sangat perkara ni? I have seen more trend kan at the moment. Bila kita nak bercakap tentang kesihatan, kita hanya membayangkan seseorang yang ceria, seseorang yang sihat segala-galanya, tak ada penyakit, tak perlu berjumpa dengan doktor, boleh mencapai segala apa yang mereka mahukan atau mereka ingini, dan kita menganggap itu adalah kesihatan kan. Sedangkan kita berada dalam dunia yang tidak sempurna kan, dan kita perlu hidup dan kita perlu mengadaptasikan diri kita dalam keadaan dunia yang tidak sempurna, dan pada masa yang sama kita boleh menerima bahawa tiada sesiapa pun yang mempunyai kehidupan yang sempurna ataupun ideal ataupun the perfect life kan. Tetapi kita cuba hidup dalam keadaan sesempurna yang mungkin dengan menerima ketidaksempurnaan pada diri dan menerima ketidaksempurnaan pada dunia. So itu juga merupakan salah satu konsep kesihatan yang saya rasa sangat penting untuk kita sama-sama fikirkan dan untuk kita sama-sama renungkan. Okey, itu adalah tentang kesihatan. Now, let's talk about mental health. Kan, tadi ialah kesihatan secara general. Okey, kesihatan secara general, tetapi the definition is a holistic definition. So, apakah yang kita maksudkan dengan kesihatan mental? Pertama sekali saya minta maaf ya, sebab weekend kan, it's a Saturday, dan besok Kedah akan bercuti, Kedah akan bekerja sebab Kedah weekend ni adalah Jumaat dan Sabtu. So I have so many pemandangan di hadapan saya ini dengan anak-anak dan suami saya. So I cannot really, I have to be truthful that I cannot really be a total present here. So kemungkinan kemahiran saya untuk bercakap sepenuhnya dalam bahasa Melayu tu akan terjejas. So I know that you guys are a university student, and I know that sometimes during our presentations ataupun ceramah, kalau kita nak cakap dalam bahasa Melayu, dan just cakap dalam bahasa Melayu kan. Kalau nak cakap dalam bahasa Inggeris, then we talk fully in English. But I hope pihak penganjur tak kisahlah saya mix up sikit hari ni. Boleh ya Cik Salihah? Tapi kalau katakan this is a formal program and I am supposed to speak sepenuhnya dalam bahasa Melayu, then let me know. Saya pun terlupa nak confirmkan dengan pihak penganjur. Saya akan cuba menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya lah. Konsep ni memang untuk yang bermanfaat, tapi dia lebih bersantai lah, ikut pada keselesaan doktor. Kita terima saja. Okay, thank you. Terima kasih kerana memahami. By the way, I think UM is very fortunate to have Cik Salihah as one of your member, ataupun Cik Salihah juga merupakan kaunselor, betul Cik Salihah? Ya, betul. And I think you guys are fortunate and lucky because she sounds like a very empathy person, a person with high empathy lah, and I'm quite impressed dengan cara dia approach saya untuk nak berceramah, dan dia juga nampak memang boleh bersimpati ataupun berempati lah dengan keadaan saya. So yang agak sibuk sejak hari ini. So I think I would like to say thank you lah dekat Cik Salihah sebelum saya terlupa. Okay, so now we move on. Let's talk about mental health. What is mental health? Secara umumnya kita semua punya kesihatan mental. Kalau saya buat reflection balik ataupun kita pergi 10 tahun yang lepas, saya rasa ramai antara kita yang takut untuk bercakap tentang kesihatan mental. Kenapa? Sebab ada perkataan mental dekat situ kan. Kalau budak-budak zaman sekarang ke, ataupun mungkin budak-budak remaja kan, bila kalau dulu kita macam dalam keadaan kita macam nak marah, ataupun kita nak tegur kawan kita in a cynical way, kita akan macam, contohlah kita akan kata, kau ni gila ke? Kau ni tak ada otak ke? Kan selalunya lah kan, budak-budak yang baru-baru muda-muda sama sekolah menengah, mungkin korang pun selalu dengar benda ni. Dan tapi sejak hari ni kadang-kadang kita dengar, kau ni mental ke? Kan dia memberikan satu kita kata konotasi yang negatif kan. Sebab tu ramai orang dia sebenarnya takut nak bercakap tentang kesihatan mental. Sebab walaupun kita telah berada di zaman milenial, tetapi
untuk pengetahuan semua, semasa konsultasi di klinik, walaupun kita dah terangkan tentang penyakit, tentang rawatan kan, tak ada satu perkataan pun yang kita guna untuk mengatakan bahawa GILA kan, paling tidak pun kita akan menerangkan dari segi kehilangan pertimbangan ataupun kehilangan kewarasan yang sementara bila kita nak try describe psikosis, tetapi orang masih akan bertanya, maksudnya saya ni gila ke doktor? Maksudnya anak saya ni gila ke doktor? Walaupun kita dah beritahu mereka mengalami kemurungan, itu nak menunjukkan bahawa the stigma kan, keadaan stigma dalam masyarakat kita ini masih lagi menebal di kalangan, especially di kalangan setengah kumpulan ataupun individu. Sedangkan walau bagaimanapun saya tidak menafikan bahawa sejak mungkin tahun 2019 apabila WHO mengambil tema Hari Kesihatan Mental sebagai Let's Talk kan, Let's Talk, iaitu mari kita semua bercakap tentang kesihatan mental. Ianya memberikan impak yang besar untuk destigmatize ataupun untuk kita sama-sama mengatasi stigma tentang kesihatan mental. Sebenarnya kesihatan mental itu adalah satu term yang sangat neutral. Ia satu term yang sangat kita kata umum kan. Dia bermaksud kesihatan mental, dan kesihatan mental ini dipunyai oleh setiap daripada kita. Kita semua ni ada kesihatan mental. Okay? Remember, we are talking about mental health. Kita bercakap tentang kesihatan mental dan bukannya kita bercakap tentang penyakit-penyakit mental. So ada dua perbezaan di situ kan. Tapi kalau kita orang yang stigma, yang masih menebal stigma dalam diri, ataupun yang masih lagi orang yang bersifat judgemental ataupun mungkin kurang faham tentang penyakit-penyakit mental, maka walaupun kesihatan mental itu digunakan, maka kita hanya akan nampak benda-benda yang negatif sahaja. So hopefully program-program hari ini dapat membantu kita to fight the stigma, untuk melawan stigma ataupun label-label negatif dalam masyarakat yang malangnya masih lagi berlega-lega dalam negara kita lah, ataupun dalam emang kita punya masyarakat. Okey, so kesihatan mental sekali lagi ini dipunyai oleh semua orang kan, dan kesihatan mental ini kita boleh describe dia dalam bentuk spektrum. Saya suka kalau kesihatan mental ni kita bayangkan dia dalam bentuk spektrum. So apakah spektrum yang dimaksudkan? Kalau kita tengok pada slides yang saya paparkan, di sebelah kiri ialah kesihatan mental yang paling teruk kan, dan yang di sebelah hujung kanan sekali ialah keadaan kesihatan mental yang terbaik. Okey, so ianya adalah spektrum. Dan bila kita bercakap spektrum, ianya juga bermaksud bahawa ianya tidak statik kan. Kesihatan mental ini ia tidak statik, tetapi ianya berbentuk dinamik kan. Apa maksud dinamik? Maksudnya ialah bahawa kesihatan mental kita boleh berubah-ubah keadaannya, boleh berubah-ubah di mana spektrum kesihatan mental kita bergantung kepada kita punya emotional well-being, bergantung kepada kita punya physical well-being, bergantung kepada kita punya social well-being. So itu adalah kesihatan mental. Dan apa yang kita faham ialah kesihatan mental juga yang baik juga bermaksud bahawa bukannya sahaja seseorang itu kelihatan gembira, kelihatan bahagia, tersenyum, ketawa dan sebagainya, tetapi ia juga bermaksud bahawa dia boleh menjalankan tugasan dia dalam keadaan yang terbaik. So kalau katakan kita bercakap dari segi konteks mahasiswa, bukan hanya bermaksud bahawa anda berasa bersemangat untuk belajar, anda berasa ada macam future kan, you have your future, you know what's your aim in the next 5 years, you have plans, you know what to plan, kita kata for your future, and plan dalam keadaan yang possible kan. You know apa tu kita nak kata realistic. You know how to be realistic. You understand about the realistic. You understand about the current situations. So if that is who you are, and in addition to that, you are also able to you are willing to work. You are willing to work towards your plan. You are willing to work towards your dreams. You are willing to take the challenge.
you understand where to get help or when to get help. So if these are the characteristics that you are having at the moment, then please do congratulate yourself and tell yourself and acknowledge yourself that you have a great mental health, meaning that your mental health at your at the very right end. And it is okay. And it is okay if when we are explaining about the state of best mental health situation, you feel that, oh my God, I do not think that I am that optimistic. Sometimes I do have these negative thoughts. Sometimes it is more frequent than the other days. I get stressed more easily. I can get angry more easily. I get annoyed, irritated so easily. I give up so easily. I do not feel that I have that much of future. Then please acknowledge, please reflect that, okay, probably at this point of time, my mental health state is at the left spectrum, at the far left spectrum, meaning that your mental health or our mental health is not at the best state or not at its best situation. Okay, but that doesn't mean if you are on the most left spectrum of the mental health, doesn't mean that you already have a mental illness. Okay, it just means that you have a poor mental health at that point of time, at this point of time. So please listen carefully. Maksudnya hanya pada masa tersebut, ataupun mungkin during the reflection, ataupun mungkin tengah nak final exam, ataupun mungkin hari tu ada satu masa PKP ni kan, sekejap kata nak buka universiti, kita dah sampai universiti, tiba-tiba kata kena balik semula rumah kan. Kalau orang yang banyak duit tu no issues lah kan. Tapi orang yang duit, yang ada masalah dari segi financial, yang kita pun rasa kesian dengan mak dengan ayah kita, kita pun faham bahawa adik-adik kita juga perlu belajar, terlalu banyak perkara-perkara lain kan. So of course, definitely it is very understandable that at that point of time, you are not, or you were not in your best state of mental health. It is okay. Why? Again, your mental health is not static. Your situation of mental health is dynamic depending on so many factors, either internally, which is yourself, or externally, which is your environment, your university, your friends, and so forth. Okay, so basically that is what mental health. Okay, and of course kan, kita semua if possible kan, kita memang aim for us to have the best state of mental health. It is okay kan, and I think it is okay to aim for that. But at the same time, we also need some flexibility, or we also need to educate, or to macam mana nak cakap, it's not just to educate ourselves, but to be able to accept that sometimes our mental health may not be as good as what we want. It may be affected bila katakan kita kalau buat thesis kan, ataupun yang those who are doing research, sometimes kita punya eksperimen, ataupun kita punya subjects, ataupun kita punya findings tak fulfill our hypothesis or unable to answer our research question. So of course kita akan jadi sangat stress, sangat tertekankan. Research is a huge thing. It will determine whether you are going to graduate on time or not, isn't it? So if at that point of time you feel stressed, just feel the stress. But at the same time, do not stay too long in the state of poor mental health. Kan? Try to find what are the resources. What can I do? Ask yourself, how can I go through this? What or where I can get help? Who can I talk to help me with the stress that I'm having at the moment? So those are basically the basic questions that each one of us should ask ourselves when we think or believe that our mental health not in the best position. Okay, saya harap semua orang boleh faham ke? Dan of course, kalau kita bercakap tentang keadaan mental health yang tidak optimum ataupun not at the best state, kita pun akan mengalami sebahagian daripada simptom-simptom kesihatan mental yang tidak baik.
kan. So sebagai contoh macam tadi saya dah cakap tentang cepat nak marah, cepat nak rasa sensitif kan, cepat nak menangis, tapi kadang-kadang kita act the opposite. Maksudnya kita akan kita akan mudah risau, kita akan mula walaupun masalah kita cuma tesis kan, tapi masa itulah segala masalah yang lain tu fikiran kita nak fikir kan, tiba-tiba semua masalah yang 10 tahun yang lepas pun menjelma balik kan, tiba-tiba kegagalan kita yang 10 tahun yang lepas yang tak ada kaitan dah dengan tesis kita pada hari ini pun kita nak datang, nak bawa juga, nak fikir juga, oh dulu aku pernah gagal, adakah kali ini aku akan gagal kan, sedangkan dia itu adalah totally two separate occasion kan, but that's how your mental or your brain and your emotions trick you into that poor state of kesihatan mental. Okay, dan kesihatan mental, dan apabila kita tidak dapat menguruskan kesihatan mental ataupun kesihatan mental kita berada dalam keadaan yang tidak optimum, maka of course dia akan menyebabkan kita mengalami simptom-simptom fizikal seperti susah nak tidur ataupun terlebih-lebih tidur kan, as part of our avoidance punya coping. Kita hilang selera makan ataupun rasa tak bermaya, tidak nak makan walaupun lapar, tak lalu kadang dah dapat gastrik pun tak boleh nak makan, ataupun kita akan makan kan. That's just how we try to cope in maladaptive way untuk kita menenangkan diri kita ataupun untuk kita mengatasi masalah ataupun tekanan emosi yang sedang kita alami. So itu adalah dari segi kita punya fizikal. Kalau dari segi kita punya sosial, mungkin masa ni lah kan kita akan rasa macam nak duduk je dalam bilik, kita tak nak keluar, kita tak nak jumpa sesiapa, kita rasa malu dengan lecturer, kita rasa malu dengan kawan-kawan, kita rasa malu sangat dengan parents kita kan, sebab kita mula rasa bahawa I am a failure kan. All this cognitive distortion ataupun semua pemikiran-pemikiran yang negatif memang akan jadi lebih prominent apabila seseorang itu tidak mempunyai kesihatan mental yang optimum, ataupun apabila seseorang itu mula mempunyai kesihatan mental yang terjejas akibat oleh perkara-perkara yang berlaku di sekeliling. So that is just how kita sebagai manusia react kan, and that is just how kita punya fikiran, kita punya emosi, kita punya fizikal berinteraksi antara satu sama lain apabila seseorang itu berada dalam keadaan tertekan ataupun stres ataupun kesihatan mental dia tidak berada dalam keadaan yang teruk ataupun tidak baik. Okay, so that is just how it is. It is okay sebab we know that mental health is not static kan. You can jump from one ladder to another kan. You can move from one situations to another situations, and hopefully we can together learn and understand how we can move or how we can improve our mental health, and how can we actually still have a very optimum mental health even though keadaan persekitaran kita ataupun even though we are facing so many challenges, sama ada expected or unexpected, sama ada during pandemic ataupun when we are no longer in pandemic, or probably currently we are talking about endemic already. Okay, so ada apa-apa soalan ke so far? Okay, kalau tak ada saya akan move. Okay, so tadi itulah tentang kesihatan mental. Saya harap semua orang faham tentang definisi kesihatan mental. Again, to recap back, kesihatan mental kita semua memang ada. Okay, it's not just dia bukan sesuatu yang kita kata ganjil ataupun pelik kan. Kesihatan mental ialah kita bercakap tentang keadaan kesihatan mental kita, sama seperti kita bercakap tentang keadaan kesihatan fizikal kita. Dan bila kita bercakap tentang kesihatan mental, it doesn't stand on its own kan. Dia ada interaksi dengan kesihatan fizikal, dia ada interaksi dengan kesihatan dari segi social well-being. Okay, so apa pula itu penyakit mental kan? So tadi Dr. Nadia dah cakap tentang kesihatan mental. So di mana ataupun bila mana kita nak kata seseorang itu mempunyai penyakit mental ataupun mental illness?
So kalau kita perhatikan kepada slides yang saya sedang paparkan sekarang ini, saya suka sangat slides ni tau. Saya memang suka sangat because it capture everything that we need to understand about mental health versus mental illness. Okay, so again, apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, it is a spectrum. So does mental illness. Dia pun dalam keadaan spectrum kan. Cumanya bila kita gabungkan benda ni, kalau tadi kita nampak dia secara horizontal kan, tapi bila kita bercakap tentang kesihatan mental dan juga penyakit-penyakit mental, maka kita akan letakkan dia kesihatan mental itu dalam bentuk vertikal dan penyakit mental itu dari segi bentuk horizontal. Okay, so kawasan ni kan, kita nak kata macam mana tu, untuk utara ni timur kan, so kalau utara dengan timur ni barat, ni timur laut, timur laut ke apa, tak apalah kan, so tak apa, you just tengok your dekat sini, optimal mental health without mental illness, ni yang kita cuba nak capai kan, ini yang kita rasa macam the perfect condition of kesihatan kan. So which is I think yes, some of us yang very fortunate do at the moment be in this box kan, be in this your upper right box kan. Tetapi kalau kita pergi dekat box yang sebelah kiri kan, so ini pun box yang paling saya suka dan yang paling saya selalu tekankan kepada para pesakit saya di klinik. Okay, kalau kita nampak dekat sini, apabila seseorang itu telah didiagnos mempunyai penyakit mental, tak kiralah skizofrenia ke, delusional disorder ke, major depressive disorder ke, generalized anxiety disorder ke, obsessive compulsive disorder ke, apa lagi, personality disorder ke, dan macam-macam lagi, bukan bermaksud bahawa they cannot enjoy having a good mental health anymore. Tidak semestinya. Okay, mental illness dan mental health dia bukannya berada dalam two separate entities. Mental health and mental illness, they are actually overlap with each other. Okay, dan kenapa saya suka gambar ni dan kenapa saya paling suka the left upper part of the kita panggil diagram ni ialah kerana dia salah satu perkara yang sangat penting yang combat ataupun yang fight the stigma against mental illness. Sebabnya kalau katakan seseorang itu telah didiagnos mempunyai major depressive disorder ataupun generalized anxiety disorder, maka mungkin during the state of the crisis, before dia jumpa doctors, before dia receive the treatment, before dia faham tentang gejala-gejala ataupun penyakit mental yang sedang dialami, mungkin kesihatan mental dia pada masa yang sama juga berada dalam keadaan yang tidak baik ataupun yang teruk kan. Tetapi setelah dia mula memahami tentang penyakit dia, setelah dia mendapatkan rawatan, setelah dia menjalani psikoterapi, setelah dia menjadi lebih stabil kan, walaupun dia masih lagi berstatus sebagai seseorang yang mempunyai major depressive disorder ataupun anxiety disorder, tetapi dia sudah mempunyai kesihatan mental yang baik. Okey, kesihatan mental yang optimum kan, malahan mental illness dia juga bukan lagi berada dalam spektrum yang teruk kan, tetapi kita kata dia berada dalam fasa kesembuhan ataupun fasa remission ataupun recovery. So those are the terms yang saya rasa macam sangat-sangat penting untuk kita semua memahami, especially anda semualah, because you are the mahasiswa and mahasiswi kan. Maksudnya anda lah pemimpin di masa hadapan, anda lah yang akan mencorakkan masyarakat apabila anda telah graduate. Anda mungkin akan menjadi seseorang yang terlibat dalam pembentukan polisi-polisi kesihatan, polisi-polisi dari segi kesihatan fizikal, polisi dari segi kesihatan mental, polisi-polisi yang melibatkan komuniti ataupun kemasyarakatan. So anda semua perlu faham keadaan ataupun definisi-definisi ini kerana mungkin anda yang akan mencorakkan masa depan ataupun polisi negara di masa hadapan, insya-Allah kan. Saya memang sangat suka setiap kali
I'm being approached by university to talk to the university students kan, because I am myself was once a student, and I know how impactful university students can have on the society, on government policies when we work with each other kan. Selalunya bila mahasiswa atau mahasiswi mula kita nak kata work for something kan, ataupun advocate for something, the government will listen kan, the government will listen, and usually the impact is so great because it's coming from the mahasiswa kan, it comes from the university students. And maksudnya anda orang yang berilmu, anda orang yang masa hadapan negara kan, anda ni adalah penentu masa hadapan negara dan menentukan nasib rakyat Malaysia kan. So do you feel that kan? Takut tak bila saya cakap macam tu? So kalau ada rasa takut, I think takut ataupun rasa macam ya ke kan. So I think that's a good start for us to become a better person kan. Especially apabila kita menjejakkan kaki ke dunia luar yang lebih bersikap realiti kan. Universiti ni pun kalau ikutkan dia masih lagi kita kata dalam suasana yang hampir perfect ataupun suasana yang sempurna lah. Okay, so kita move to the lower box, okay, lower diagram. So kalau kita tengok dekat situ, poor mental health with mental illness dan poor mental health without a mental illness. Ni yang saya cakap tadi tu kan, tak semestinya bila kita ada kesihatan mental yang teruk ataupun yang sangat teruk, tidak bermaksud bahawa seseorang itu telah mempunyai penyakit mental. Tidak semestinya. It doesn't work that way. Kan, it's just mean that at that point of time, probably because you do not have a good coping skills or an adaptive coping skills menyebabkan kesihatan mental anda berada dalam keadaan yang teruk kan. So again, macam spektrum kesihatan mental tadi, spektrum penyakit mental juga sebenarnya berbentuk dinamik. Okay, so dia berbentuk dinamik. So you are not there or you're not at that box forever. Kan, you can be, but you can also move between the boxes depending on what you want to aim, what you work for kan, depending on how hard you fight or how hard you work to ensure that you yourself have a good state of mental health. Okay, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, dan saya akan teruskan berceramah. Saya harap saya tak ceramah seorang-seorang ya. Sebabnya itulah kan among the thing yang saya rasa kita semua kena adapt kan. Bila kita bercakap depan skrin ni kita rasa macam kosong je kan. Especially when you have to listen to me for almost 2 hours. Kan, it's not easy. It's not easy to listen to talk for almost 2 hours. I completely understand that. And especially when we not required to actually on our video kan, and especially it's on Saturday kan, we have probably some of you have a more better job to do than rather than listen to the talk. But anyway, again, I hope I'm not talking on my own, and please do ask me questions. Okay, so we move. Ya saya. Apa, nanti kalau ada soalan saya tolong bacakan. Doktor jangan risau, kami semua ada dekat belakang doktor. Thank you. Saya tak risau pun. Macam saya cakap lah kan, this is among the things that we have to adapt during the pandemic kan, bila kita bercakap tentang online kan dan sebagainya kan. But yes, insyaAllah saya yakin anda semua ada. Okay, and I hope I talk sensically lah. I hope semua orang can make sense of what I'm trying to deliver. Sebab again, this is a very important topic. This is okay lah, probably because I'm a psychiatrist, so I feel that this is a very important topic yang saya rasa semua pelajar mahasiswa pun kena memahami kan. Sebab masa pandemik memang terus terang saya cakap, saya berjumpa dengan lebih ramai student-student sekolah, student-student college dan juga student universiti, disebabkan semua tekanan ataupun masalah-masalah yang mereka hadapi kan, sama ada berkaitan secara langsung dengan pelajaran ataupun
it's a mix of everything kan, masalah pelajaran, masalah keluarga, financial, adik-beradik dan sebagainya. Dan ramai juga, terus saya cakap memang ramai juga yang sebenarnya mereka berasa lebih baik untuk duduk di universiti kan dan meneruskan pembelajaran secara online di universiti daripada pulang ke rumah kan, walau bagaimanapun ini bergantung kepada situasi tempat tinggal kita. Okay, so saya rasa saya dah bercakap tentang kesihatan mental, tentang penyakit-penyakit mental. Now we move to the topics that I was required or I was asked to present or to talk about. So the first topic is depression. Tahukah anda, okay, ataupun I'm sure every one of you probably already know this fact kan, pada tahun 2020 iaitu tahun lepas, WHO sebenarnya sebelum tahun 2020 WHO sebenarnya telah make a projection yang mengatakan bahawa by the time of 2020 depression would be the second highest disability around the world, the second cause, the second highest cause for disability around the world kan, after heart problem if I'm not mistaken. So ini menunjukkan bahawa bebanan apabila masyarakat ataupun ramai di kalangan kita yang mempunyai major depressive disorder ataupun dalam bahasa Melayu selalunya saya lebih suka guna perkataan kemurungan klinikal ataupun ada setengah mengatakan bahawa kemurungan major kan. So itu adalah dari segi psikiatri. Walau bagaimanapun saya rasa penting untuk kita betul-betul faham bahawa kemurungan pun sebenarnya merupakan satu spektrum kan. Hari ini banyak kita bercakap tentang spektrum kan. Kalau kita bercakap tentang kemurungan sahaja dari segi bahasa, dia yang bermaksud sedih, yang bermaksud hibah, pilu, mungkin kecewa, mungkin berasa kosong, mungkin berasa terlalu keseorangan, kesunyian dan sebagainya kan. So itu adalah istilah-istilah yang kita boleh gunakan untuk menerangkan keadaan emosi, keadaan mental state seseorang apabila kita bercakap tentang kemurungan. Okay. Secara generalnya, berasa murung, berasa sedih, pilu, hibah dan sebagainya adalah satu keadaan manusia yang normal. Kan, ini satu perasaan yang normal dan acceptable. Kan, especially dan biasanya akan ada sesuatu yang trigger perasaan sedih tersebut. So it is okay untuk kita berasa sedih kan. It doesn't mean that bila kita rasa sedih, bila kita rasa murung, kita sedang menghadapi penyakit mental. Tidak kan, tidak. Kesedihan bergantung kepada situasi can be normal. So sebagai contoh apabila kita berada dalam pandemik kan, mungkin kita kehilangan ibu bapa disebabkan oleh komplikasi terhadap COVID-19 ataupun kita kehilangan best friend kan, kita kehilangan mungkin opah, atuk dan sebagainya, maka kita berasa sedih kan. Walaupun kehilangan tu mungkin daripada awal pandemik bulan 3 hari tu, tapi kita masih lagi berasa sedih kan. It can still be normal kan. It can still be normal provided sepanjang kita membawa perasaan sedih tu dalam kehidupan seharian kita, kita masih lagi boleh berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Sama ada dari segi pekerjaan kita, ataupun dari segi pelajaran kita, ataupun dari segi sosial kita. Kan? So mungkin bila kawan ajak Zoom bersama-sama just for relaxing, just for chit chat, you know, we are still able to join the Zoom. Cuma bila orang lain cerita benda-benda yang happy, oh hari tu diorang dah pergi Langkawi, tak ramai orang, please go lah Langkawi sekarang ni sebab tengah tak ramai orang, it is good to go to Langkawi, bubble, pelancongan bubble kan, it's safe dan sebagainya. Tiba kita masih lagi, tiba-tiba kita pun macam rindu kat atuk sebab atuk saya pun suka pergi Langkawi, sebagai contoh kan. It is okay, it can still be a normal state of berasa sedih sebab kita masih lagi dalam grief kan, ataupun kita kata perasaan kita masih lagi dalam suasana berkabung. Walau bagaimanapun, bilakah kesedihan itu kita katakan sudah memenuhi ciri-ciri penyakit mental. Okay.
Kesedihan ataupun major depressive disorder bermula apabila seseorang itu mempunyai perasaan sedih yang sangat sedih lebih daripada biasa pada kebanyakan hari, pada kebanyakan masa selama sekurang-kurangnya 14 hari secara berturut-turut. Okey, itu adalah kriteria yang pertama. So kalau kita nak tahu kita adakah kita ni risiko kemurungan ataupun tidak, kita tengok dah cukup 14 hari ke belum? Kan dah melebihi 14 hari ataupun belum? Dan sepanjang 14 hari ni memang bangun pagi je terus rasa sedih. Kan nak tidur pun rasa sedih. Nak jumpa partner pun rasa sedih kan? Perasaan sedih tu macam sentiasa ada je. Kan? So keadaan kesedihan itu kita tahu memang lebih daripada biasa kan. Selalu budak-budak universiti bila jumpa dengan doktor, dia orang suka cakap rasa kosong doktor, saya tak rasa apa-apa dah. Saya rasa empty lah kan. So itu yang saya rasa macam how a university student usually describe your feelings to me. So mungkin anda boleh relate dengan perkataan tersebut lah. Dan selain daripada kesedihan, seseorang itu juga mungkin telah kehilangan minat untuk melakukan sesuatu kan. Maksudnya bukan sekadar berasa sedih selama 14 hari berturut-turut, tapi dalam jangka masa 14 hari itu juga dia perasan bahawa dia dah hilang minat kan. Kalau sebelum ni mungkin macam mana, pandemik ni susah sikit nak bagi contoh. Okeylah kita sebelum pandemik kan, kita suka pergi keluar shopping, kita lepak ke, kita pergi kafe-kafe hipster, kita rasa macam lega kan. Ataupun mungkin some of you suka tengok anime, tengok cerita Korea dan sebagainya. Bila kita sedih, kita tengok, kita akan boleh gelak, kita rasa macam seronok dan sebagainya kan. Tapi bila kita dalam keadaan kemurungan klinikal ni, kita dah tak boleh nak enjoy dah benda-benda yang kita suka enjoy kan. Kalau kita suka art, walaupun kita buat art, kita dah tak ada mood pun nak buat art sebenarnya kan. Walaupun dulu kita stres, kita buat art, kita boleh hilangkan stres kan. Tapi dalam episod kemurungan ni, kita buat pun kita rasa macam kita dah tak enjoy, kita still rasa nothing, kita still rasa the emptiness in our heart ataupun in our emotion tu kan. So itu adalah yang kita masukkan dengan mungkin antara simptom-simptom kemurungan. Dan sepanjang 14 hari ini juga seseorang itu mula mengalami gangguan dari segi tidur. Again, sama ada tak boleh tidur langsung ataupun susah nak tidur, dan ataupun dia akan tidur sepanjang masa. So that can be symptoms of depression. And selain daripada tu, dalam masa 14 hari tu juga seseorang itu mula ada gangguan dari selera makan, kan, rasa tak lalu nak makan. Dan kalau dulu memang kita kita bagi percentage of weight loss tu dalam masa kemurungan. So kalau memang the weight loss tu memang very significant, so maksudnya we know it's very serious kan. Dan seterusnya, kalau pelajar lah, definitely kalau para pelajar, anda dah tak boleh nak berfikir, anda tak boleh nak fokus, anda tak boleh nak buat keputusan kan. Sebagai contoh, keputusan ni tak sebenarnya keputusan yang besar kan. Sebagai contoh macam bila kawan ajak untuk nak pergi mungkin lecturer ni ke ataupun lecturer ni ke, kita dah tak tahu dah. Kita just tak apalah, aku ikut jalan kau, aku tak boleh nak buat keputusan kan. Lecturer ajar kat depan, kita tengok dekat komputer tapi we just blank stare. Kita nak siapkan kerja yang biasa kita rasa macam kerja tu senang, kita boleh buat, tapi tiba-tiba kita tak boleh nak buat. Ataupun kita dah mula buat banyak sangat kesilapan kan. Dan akan ada penurunan ataupun kemerosotan dari segi pencapaian akademik. So itu adalah antara simptom-simptom kemurungan. Dan dalam masa yang sama juga, kita mula jadi macam sama ada restless kan, tak boleh nak duduk diam, kita rasa macam tak sedap hati je, kita rasa macam kena pegang situ pegang sana kan. Ataupun kita mula rasa tangan kita, kaki kita sangat berat, sangat kaku, sampai bila kita duduk pun kita duduk tu macam tak bergerak kan. Ataupun kita nak bangun daripada tidur, nak bangun daripada katil pun sangat susah. Macam kita bawa dua besi yang berat kan, macam seolah-olah ada penggantung berat yang gantung dekat kaki kita ni yang menghalang kita daripada bangun. Tu pun boleh jadi simptom-simptom kemurungan. Dan dalam keadaan yang lebih teruk, seseorang itu mula menilai dirinya secara negatif kan. Dia mula berasa semua yang berlaku ni adalah disebabkan aku ni memang orang tak berguna lah. I do not think I have hope in life anymore kan. Kita dah start all this negative thinking. So benda-benda tu adalah antara simptom kemurungan yang saya rasa macam kerap saya jumpa di kalangan para pelajar mahasiswa. Dan apabila kemurungan ini tidak dirawat secara awal ataupun kemurungan ini berada di tahap yang sangat teruk, maka
maka seseorang itu sudah mula untuk mempunyai fikiran mencederakan diri sendiri ataupun mengakhiri hidupnya. Kan? So itu merupakan ciri-ciri yang perlu ada selama 14 hari dan ciri-ciri ini berlaku serentak sebelum seseorang itu boleh disahkan mempunyai kemurungan. So, ramai pelajar universiti juga tanya soalan yang sama kat saya kan, doktor, DAS tu boleh confirmkan ke tak saya mempunyai kemurungan ataupun anxiety dan sebagainya. Since I'm here, I would like to bring this topic, okay. Sekali lagi, DAS 21 is just a screening tools, okay. Especially kalau you buat yang dalam bahasa Melayu, I'm not sure how, macam mana, sebab bila saya cuba nak buat, saya tak boleh nak buat sebab saya tak boleh nak faham perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu tu. I don't feel it's relatable. Mungkin dalam bahasa Inggeris mungkin lebih faham lah kan. But again, dia bukannya diagnostic screening. Maksudnya kalau kita buat, kita dapat high depression ataupun depression sangat teruk, kemurungan anxiety sangat teruk, doesn't mean that you have depression, major depressive disorder, ataupun doesn't mean that you have anxiety disorder. Tak, dia cuma beritahu keadaan mental, keadaan kesihatan mental sahaja. Tapi dia tidak memberitahu sama ada anda mempunyai mental illness ataupun penyakit mental ataupun tidak. So how do you know? Kalau katakan ujian anda sangat teruk and you have the symptoms that we have been discussing for the past 1 hour, then please go to nearest klinik kesihatan ataupun mentari ataupun since you are university student, pergilah berjumpa dengan kaunselor anda dan bercakap dengan mereka. Kalau kaunselor rasa budak ni macam ataupun mahasiswa ni nampak macam is out of your, macam nak cakap, responsibility ataupun nampak macam memang serious, then please do refer to psychiatrist ataupun the nearest doctor. Okay, so itu adalah tentang depression kan. So apakah risk factor depression? So saya nak cakap je dekat sini, risk factor for depression, anxiety ataupun stres yang teruk adalah lebih kurang sama kan. Kita boleh bahagikan kepada biopsychosocial. So biology, apa kita cakap dari segi aspek biologi selalunya melibatkan genetik. So kalau katakan anda mempunyai ibu atau bapa ataupun ahli keluarga ataupun adik-beradik yang mempunyai diagnosa major depressive disorder, then definitely your risk to have depression is also high in comparison to those yang tak ada genetic factor. Okay, dan untuk depression ni dia bukan dalam first generation sahaja, dia juga dalam second generation. So second generation tu macam pakcik estate kan, so macam atuk, ayolah pakcik-makcik kan. So yang itu pun kalau katakan ada, dan kalau katakan anda juga mempunyai faktor-faktor ataupun faktor-faktor risiko yang lain, then your risk to develop depression itu adalah lebih tinggi berbanding orang lain. Okay, so dari segi genetik. Yang kedua ialah dari segi pengambilan dadah kan, especially ecstasy, ice kan, arak kan. Dan kita juga tahu bahawa jika seseorang itu menyalahgunakan dadah semasa mereka mengalami episod kemurungan ataupun dalam keadaan mereka stres, mereka bukan sahaja meninggikan risiko untuk mendapat kemurungan, malahan mereka juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk bertindak mencederakan diri sendiri ataupun bertindak ataupun mempunyai perancangan untuk bunuh diri. So itu kita tahu dari segi faktor. Sebab itulah pengambilan dadah ini adalah sangat-sangat bahaya kan. Yes, I know. Kalau dulu kita tahu bahawa some of the university student they like to take ecstasy ataupun mungkin ganja ataupun cannabis kan. It helps to calm you down ataupun it helps to create the energy that you need to study sampai besok pagi kan. At the same time you still feel energetic kan. But again, the positive effect tu cuma temporary kan. The negative effect tu yang berpanjangan, especially if you do have other risk factors. Okay, so apakah faktor-faktor psikososial? Again, bila kita bercakap tentang pandemik, dan mungkin kalau seseorang itu dijangkiti COVID-19 kan, dan anda masih lagi mempunyai simptom-simptom kan, walaupun anda telah didiagnose, walaupun anda tidak lagi berada dalam infective state, walaupun anda telah divaksin kan, tapi katakan dulu anda boleh berlari 10 km tanpa ada masalah, sekarang ni naik tangga 2-3 pun dah rasa lebih penat kan. Kalau dulu boleh bercakap, boleh berpidato selama 1 jam tanpa ada rasa breathless ataupun susah nak bernafas, tapi lepas dapat dijangkiti COVID-19 walaupun secara HSO ataupun home quarantine, anda masih rasa macam
susah nak macam ada kesusahan untuk bernafas. So of course benda-benda ini akan menyebabkan anda mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk develop major depressive disorder ataupun anxiety disorder. Dan bila kita melihat dari segi pandemik juga, masalah kewangan lah kan, masalah kewangan juga merupakan salah satu masalah utama dan paling banyak yang saya jumpa di klinik. Masalah dari segi pembelajaran kan, tak boleh nak follow lecturer kan. Kalau student-student final year mungkin ada yang kena buat thesis, research, kena ada industrial attachment kan. Semua benda tu macam postpone ataupun become more difficult or more challenges during the pandemic, dan anda merasakan bahawa anda tidak mendapat support yang anda perlukan. So benda-benda ni memang akan meninggikan risiko untuk seseorang itu mendapat kemurungan. Okey, dan begitu juga jika seseorang itu mempunyai trauma masa dia kecil-kecil kan, sebagai contoh kehilangan ibu bapa pada usia kanak-kanak ataupun di awal remaja kan. Awal remaja tu bermula dalam 10-11 tahun tu sebenarnya itu dah awal remaja kan. So kalau kita kehilangan ibu atau ayah atau orang yang paling kita sayang pada awal umur kita, pada awal usia kita, maka risiko untuk mendapat kemurungan itu adalah lebih tinggi, especially kalau semasa kita menjalani proses grief tu ataupun proses berkabung tu, kita tak dapat sokongan yang kuat dari segi sosial ataupun dari segi mental daripada orang-orang di sekeliling kan. Sebagai contoh, kita tahu kan sepanjang pandemik ini lebih daripada berapa ribu pelajar kan yang kehilangan ibu bapa, menjadi anak yatim apabila buka sekolah. So kalaulah tak ada sistem sokongan sosial yang baik, maka kita risau bahawa mereka lebih mudah ataupun lebih vulnerable untuk mendapat kemurungan ataupun sebarang penyakit mental. Okey. Banyak juga yang saya jumpa di kalangan para pelajar universiti yang mempunyai trauma dari segi seksual. Kan, mungkin kita semua macam merasakan bahawa kita pernah be physically abused kan. Macam kalau dulu mak bapak rotan, mak bapak ikat kat pokok, apa lagi tak bagi masuk rumah kan, kena duduk di luar rumah. Ni semua benda-benda ni berlaku pada zaman dulu kan, pada zaman kita kecil-kecil. Tapi bila kita makin besar, kita reflect balik, kita rasa macam itu adalah satu penderaan kan. Lepas tu kita rasa macam kita pernah dicabul, sama ada oleh sepupu, sama ada oleh abang sendiri, sama ada oleh kawan-kawan sekelas, oleh boyfriend dan sebagainya. Masa kita kecil-kecil ataupun masa kita muda, kita tak faham sangat tentang perkara ni. Tapi sekarang ni bila kita sedang meningkat dewasa, kita dengar benda ni, kita faham, dan baru kita sedar bahawa kita sebenarnya telah menjadi mangsa cabul ataupun mungkin mangsa rogol tanpa kita sedar. So trauma-trauma sebegini memang akan meningkatkan risiko kita untuk mendapat kemurungan. Okay, now saya telah bercakap tentang depression. Saya harap semua orang faham. So kita move kepada anxiety. Okay, prevalence ataupun jumlah orang yang mendapat anxiety sebenarnya lebih ramai daripada orang yang mendapat depression. Okay, kalau kajian di peringkat international, di peringkat antarabangsa, prevalence of depression adalah lebih kurang 2 ke 6%. Tapi kalau anxiety, prevalence dia lebih 3 ke 7%. Dan ini adalah memang kita tahu bahawa anxiety memang lebih mudah ataupun lebih banyak berlaku berbanding depression. Walau bagaimanapun, mungkin kita tak bercakap banyak sangat sebab anxiety ni, sebab satu, dia tak begitu stigmatized kan. Saya jumpa beberapa pesakit yang saya rasa macam saya pun tak sedar perkara ni, tapi diorang selalu macam mengatakan bahawa lebih baik diorang dapat anxiety daripada diorang dapat depression kan. Mungkin sebab kemurungan tu orang nampak sebagai seseorang yang lemah kan, seseorang yang terlalu beremosi, seseorang yang mencari attention kan. So the stigma around the depression tu yang menyebabkan kenapa orang takut mendapat diagnosis kemurungan. Tapi kalau anxiety, people are more open to talk about anxiety. Mungkin sebab anxiety ni, the symptoms of anxiety ni adalah lebih normal ataupun lebih common dialami oleh kebanyakan masyarakat kita kan. So anxiety can be normal, and saya rasa kalau kita cakap tentang anxiety, kadang-kadang it relates juga dengan stress. So saya akan tekankan kemudian, tetapi apabila kita bercakap tentang anxiety disorders ataupun kecelaruan keresahan ataupun kita bercakap tentang penyakit anxiety ini, maka pada kebanyakan masa ia boleh berlaku secara tiba-tiba.
especially macam panic disorder kan. Panic disorder, nama pun macam panik kan. Selalu kalau kita dapat panic attack, bila kita rasa takut, bila ada macam katakan kita tengah berjalan, berjogging kat park, tiba ada ular, of course kita akan macam jadi jantung berdebar, takut, rasa nak menjerit dan sebagainya kan. Tapi kalau panic disorder ni dia tak perlukan sebab, dia berlaku secara tiba-tiba kan. So sebab tu, itu yang saya katakan, sebab simptom tu macam sama je normal orang yang ada penyakit mental anxiety ataupun tidak, maka kita boleh menerima anxiety itu dengan lebih baik kan. Dan selalunya anxiety yang penyakit ini ianya berlaku secara persisten pada jangka masa yang sangat lama. Dan yang paling penting ialah apabila seseorang itu mengalami penyakit anxiety ataupun kemurungan klinikal, bermaksud bahawa fungsi kehidupan seseorang itu sama ada dari segi fizikal, dari segi sosial, dari segi pelajaran, dari segi keluarga dan sebagainya telah terkesan dengan teruk. So itu kita tahu, indikasi itu sebenarnya merupakan perkara yang sangat penting sebelum kita dapat menentukan orang ini mengalami penyakit mental ataupun tidak. Okay. So macam depression pun sebenarnya ada banyak sangat kita nak kata penyakit-penyakit yang berlegal sekitar kemurungan. Tapi most of the time kita akan bercakap kemurungan klinikal atau major depressive disorder. Tetapi bagi anxiety, kita ada banyak sebenarnya penyakit-penyakit anxiety dan dia agak berbeza antara satu sama lain kan. So kalau kita bercakap tentang generalized anxiety disorder, maka seseorang itu mempunyai simptom keresahan tentang semua perkara, tentang kesihatan, tentang kewangan, tentang anak-anak, tentang diri dia, tentang masa hadapan, dan kerisauan ini adalah out of proportion. Maksudnya terlalu dahsyat kan, yang orang tengok anak dia sihat, anak dia kerja okey semua pun dia risau kalau tiba-tiba anak dia kena buang kerja, padahal tak ada bukti pun yang perkara itu sedang ataupun akan berlaku kan. So itu yang kita panggil out of proportion, dan ianya berlaku selama lebih daripada 6 bulan dan dia menyebabkan seseorang itu kehilangan ataupun tidak boleh berfungsi seperti biasa. So itu yang kita namakan sebagai generalized anxiety disorder. Dan panic disorder macam saya telah terangkan tadi, obsessive compulsive disorder previously memang kita kata dia sebagai daripada anxiety disorder, tapi now we know that it stand on its own. Maksudnya OCD ni adalah satu chapter dalam penyakit-penyakit mental kan, di mana orang tu ada fikiran yang bertalu-talu, sama ada dari segi kebersihan, dari segi susunan kan, ataupun dari segi keganasan, dari segi religion dan sebagainya. Dan social anxiety disorder juga saya makin kerap jumpa di kalangan para pelajar sekolah, termasuklah para mahasiswa kan. Ianya merupakan satu keadaan di mana seseorang itu berasa takut untuk berhubung dengan orang lain apabila seseorang itu berasa sangat takut atau cemas untuk berada di publik, ataupun mungkin bukan secara bercakap secara publik sahaja, tapi macam pergi kenduri dan sebagainya, sebab dia percaya orang lain memerhatikan dia, orang lain akan memperbodoh-bodohkan dia, orang lain akan mengeluarkan kritikan-kritikan yang akan memalukan dia. So apa yang dia akan buat, dia akan mengelak daripada pergi atau mengelak daripada suasana-suasana ataupun situasi-situasi tersebut, which we know very impossible. Dan bila dia terpaksa pergi, maka dia ada intense anxiety. So itu adalah social anxiety disorder. Dan again, saya memang makin banyak pula jumpa sekarang ni kan. Ada yang teruk tu walaupun di online, dia masih lagi berasa takut sebab dia tahu bahawa online pun orang masih boleh mengata ataupun mentertawakan dia kan. Dan selalunya mungkin disebabkan oleh trauma yang berlaku masa dia kecil. Okay, specific phobia yang ni kita, yes, it's part of macam cakap anxiety disorder, tetapi biasanya orang yang ada specific phobia ni kehidupan dia tak terganggu sangat kecuali bila dia berhadapan dengan situasi tersebut. So kita tak klasifikasikan dia sebagai penyakit mental kecuali dia ada height problem kan, tapi dan pada masa yang sama dia bekerja sebagai civil engineering ke arkitek ke yang memerlukan dia untuk memanjat benda-benda bangunan yang tinggi, maka masa tu mungkin barulah dia memerlukan rawatan. Dan post traumatic stress disorder, ini apabila kita mengalami trauma yang sangat besar lah. Sebagai contoh, rumah kita pernah masuk perompak, kita pernah diukut, kita pernah dirogol ataupun hampir-hampir dirogol dan sebagainya. So ini adalah sebahagian daripada diagnosa anxiety kan. So again,
apabila kita bercakap tentang risk factor of anxiety, sama je lebih kurang macam dengan depression, tapi pada kebanyakan masa mereka yang mempunyai anxiety ini mereka mempunyai trauma pada masa kecil. Seperti kalau masa kecil dulu pernah dimalukan di dalam kelas, pernah dikurung di dalam rumah kan, ataupun parents pun jenis yang macam sama ada overprotective kan, pun tak boleh juga kan, macam menghalang kita untuk nak mencuba menakut-nakutkan kita tentang sesuatu. So perkara-perkara sebegini sebenarnya boleh meninggikan risiko seseorang itu mendapat anxiety disorder. Okay, now stress. Apakah itu stress? Okay, stress is normal kan, stress is normal. And it's okay to feel stress. Kan saya rasa budak-budak zaman sekarang seawal 6 tahun, seawal 7 tahun pun dah pandai menggunakan I'm stressed lah Umi. Umi, I cannot do my homework anymore. I feel so stressed lah Umi kan. So stress is normal kan. Dan bila kita bercakap tentang stress, stress itu ialah how our body respond apabila kita berada dalam keadaan yang tertekan kan. So sebagai contoh, katakanlah kita student kan, katakanlah hari sebelum nak exam, tapi pada masa yang sama kita pun kena hantar assignment kan. So malam tu kita pun cubalah siapkan assignment, kita tengok dah pukul 3 pagi kan, tapi pukul 9 tu kita ada exam ataupun mungkin kita ada viva kan, nak siapkan presentation. Selalunya kita tidur pukul 11, kita bangun pukul 5 ke kan, untuk nak belajar dan sebagainya. Tapi hari tu kita terlajak sampai kita pukul 3 pagi baru kita macam siapkan assignment dan kita tertidur, dan besoknya pukul 8.30 baru kita terjaga. Kan dengan subuhnya, kalau orang Muslim kan, dengan subuhnya tak buat, dan kita tahu bahawa nak pergi kuliah tu sekurang-kurangnya kena berjalan ke 15 minit kan. So kita cuma ada 15 minit je nak ambil laptop, nak mandi, nak brush teeth dan sebagainya kan. So of course pada masa tu kita akan ada adrenaline rush kan. So itu yang stress, that is the stress kan. Body kita pun ada adrenaline rush, maka ada simpatetik kan, jantung berdegup cepat sebab nak membantu badan-badan kita dapat oksigen, kita jadi berpeluh kan. Apa lagi, kita jadi alert, hyper alert, nak buat apa kan. Kita jadi macam mungkin lebih cepat nak marah, kita akan mungkin rasa macam sangat ditekan, macam under pressure kan. Macam itulah. So that is the state of stress kan. Kalau katakan kita lepas kita sempat sampai viva, lepas je habis viva, selalunya stress tu pun akan terus flat balik kan. Kita rasa hilang kan. So that is normal kan, that is normal, and that is what we call eustress. Eustress ni maksudnya stres yang membantu kita untuk capai matlamat kita. Tetapi kalau katakan stres itu berpanjangan, tidak dirawat ataupun tidak diatasi ataupun diuruskan dengan baik, maka ni yang kita risau, kesihatan mental kita juga akan terjejas kan. So kalau orang tu berisiko, maka dia punya risiko untuk mendapat tekanan darah tinggi, dia punya risiko untuk menjadi obesity, dia menyebabkan dia tidak boleh berfungsi seperti biasa, dia akan mengelak, dia tak boleh nak buat assignment, dia mengelak daripada meminta bantuan daripada kawan-kawan kan. Dia rasa macam dah tak ada harapan, dia rasa macam sangat-sangat tertekan, dia jadi marah, dia refuse help, dia bukan saja tak seek help tapi dia refuse help. So ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan stres itu berpanjangan dan akan menyebabkan seseorang itu bukan saja kesihatan mental dia tak baik kan, tetapi kesihatan fizikal dia juga boleh merosot, seterusnya menyebabkan kesihatan sosial jika dia juga adalah terjejas kan. Dan sebagaimana yang Cik Salihah telah beritahu pada introduction tadi, di kalangan remaja 1 daripada 10 mempunyai simptom-simptom stres yang ketara. Okay, so the stress response, fight, flight and freeze. Saya rasa saya tak perlu nak go into detail sebab saya ada menerangkan sedikit, tetapi ini adalah respon yang saya rasa kita kena faham kan. Ada setengah orang dia stress, dia akan fight, dia akan melawan, dia akan challenge balik dia punya lecturer kan. Mungkin kita pernah nampak ataupun kita sendiri pernah alami kan, kita ni jenis yang timid
kan, jenis yang kita kata macam introvert kan, yang kalau jawab soalan dalam lecture hall pun jawab perlahan ataupun memang tak akan jawab lah, walaupun kita tahu kita diam, kita sengih sahaja kan. Tapi tiba-tiba macam dah bila kita dalam keadaan stres, tiba-tiba kita menjawab lagi dengan lecturer kan, kita melawan balik kan, kita minta lecturer buktikan ketuduhan contohnya lah kan. So that is the fight response bila seseorang itu berada dalam keadaan stres kan. Dan flight juga, flight ni pun can be maladaptive, sebab kita akan cuba melarikan diri, kita akan cuba mengelak, kita akan cuba deny kan. Dan freeze ni yang tiba-tiba dah kertas exam tak dapat nak jawab kan, blank kan. Lecturer tanya dekat Zoom ni, kita blank. Apa tadi? Tak ada, bukan apa tadi, memang kita blank, tak tahu apa yang berlaku, macam kosong terus kan. So this is actually part of the stress kan. It can be normal. Tetapi kalau katakan perkara ini kerap terjadi kepada anda, then you have to talk to someone kan. Kenapa senang sangat nak blank sekarang ni? Mungkin anda sebenarnya berada dalam keadaan tertekan tetapi anda tak perasan kan. Sebab benda ni macam dia sebahagian daripada kita kan. Kadang kita ingatkan tu diri kita. Kita ingatkan kita memang jenis yang nasib tak baik, orang yang memang yang cepat blank, yang cepat panik kan. Tetapi sebenarnya mungkin ianya ialah disebabkan oleh kita ni tak tahu bahawa kita sedang dalam stres dan kita sedang menguruskan stres dengan cara yang tidak tepat, ataupun kita kata maladaptive management of stress. Okay, so ada persamaan tak antara depression, anxiety dan stress? Yes, ada hubung kait. Most of the time orang yang ada depression senang stres, ataupun orang yang senang stres mudah mendapat depression, begitu juga dengan anxiety. Tetapi orang yang ada depression, statistik menunjukkan bahawa lebih kurang 60 ke 70%, maksudnya katakan seseorang itu mempunyai kemurungan klinikal, 6 ke 7 ataupun mungkin lebih daripada 10 orang yang mempunyai depression ini juga mempunyai simptom-simptom anxiety. Begitu juga mereka yang mempunyai anxiety ini, 3 ke katakan 10 orang mempunyai anxiety, 3 ke 4 orang juga mempunyai simptom-simptom kemurungan. Sebab itulah kalau kita baca di social media ataupun kita baca di page-page pejuang-pejuang kesihatan, kadang-kadang pesakit macam confused tau. Dia ni kata ada anxiety, tapi bila dia cerita doktor dia macam ada kemurungan doktor. So mana satu? So it is okay sebab memang ada overlap. Kan, orang yang mengalami depression pun lebih mudah mendapat anxiety and vice versa. Okay, so be resilient kan. What can you do to help or to protect or to ensure that your mental health is at the optimal state? So be resilient. Saya sangat suka perkataan resilient ni sebab dia tak sama dengan be strong kan. Saya dulu sebelum saya jadi doktor pakar psikiatri, sebelum saya jadi advocate for mental health ni, saya memang tak suka bila orang kata be strong lah kan. Saya rasa benda tu is not a good term kan, sebab being strong doesn't allow you to acknowledge yang we do have our weak point in life, and it is okay to feel weak when we have struggled so much. It is okay to feel weak bila kita rasa macam we have tried our best and we still unable to achieve what we want to achieve. When we think that we work, we plan, but everything ruined. Kan, for some reason everything seem ruined at that point of time. Sebab tu saya tak suka perkataan strong. Kan, it doesn't acknowledge you as a human being. But resilience is something else. Resilience maksudnya ialah it allows you to fall, but at the same time it encourages you to rise again. So that is resilient kan, and that is more human to me. That is more relatable. That is more, kita kata, perfect definition or perfect terms or perfect skills as a human being. Okay, so apakah itu resilience? Okay, so resilience maksudnya dia mengandungi 6 domain lah, 6 domain of resilience. Satu, kita as a person kan, you as a student, what is your meaning? Do you have meaning in your life? What is your purpose of studying? What is your purpose living as a university student at the moment? Kan, is it congruent with your goals? Kan, so for example, katakanlah your goals, you want to have your own your own company by the age of 10, in 10 years time kan, in 10 years time, that is your goal katakanlah kan. But what you do at the moment
Will it helps you to achieve your goal or will it not? Kan? Contoh, saya pernah ada satu patient ni, dia kata dengan saya, dia berharap dia dapat jadi doktor. Which is good. I encourage him to be a doctor. Tetapi, bila dalam peperiksaan SPM, dia cuma nak ambil subjek-subjek basic. Which is still okay, we can still talk through. Tetapi, dia jenis yang dia tak suka jumpa orang, kan? Dia tak nak jumpa orang, dia tak boleh dikritik, tidak boleh ditegur, dia jadi terlalu sensitif. So, bila daripada situ kita nampakkan there's a incongruent, kan? Dari segi apa yang dia nak buat sekarang ni dengan apa yang dia nak capai. So, kalau katakan, itu contoh yang pertama lah. Contoh yang kedua, dia nak jadi macam wartawan. Dia nak jadi pembaca berita ataupun yang macam kita kata yang TV related lah, kan, which you kena ada communication skills, you kena ada soft skills yang bagus, time management dan sebagainya. Tapi dia jenis yang macam dia tak suka nak bercakap dengan orang, dia suka buat kerja seorang-seorang. So kalau if you have that kind of personality, do you think you can work? Or do you think your goals tu akan tercapai? Yes, it can be, provided you need to change yourself. Kan? Tapi kalau you rasa bahawa you do not want to change, then probably you kena revise balik your goals. So that's just the examples yang saya memang pernah jumpa di klinik. Okay? So itu yang pertama. Yang kedua ialah the ability of you to manage your own emotion. Kan? To have a good stress management strategy, to be aware of your emotion, kan? So for example, kita marah dekat lecturer A, kan? Tapi dengan geng-geng kita semua pun kena marah. So that shows that you are not having a good self-awareness about your emotion and you do not have a good stress management, kan? Sebab you cuma marah dekat lecturer tu, kan? So you cannotlah marah ataupun transfer the marah atau the anger to other people. It's just macam break so much communication atau so much relationship with others, which is unfair untuk orang yang you marah, for example lah, kan? So kalau kita nak be resilient, kita nak mempunyai kebolehan untuk bangkit balik apabila kita jatuh, maka kita kena revisit balik atau kita kena revise and kita kena belajar skills of stress management, skills of self-awareness dan sebagainya, kan? And yang ketiga ialah kebolehan kita untuk memberi sebab-sebab ataupun reasoning secara rasional, kan? Sebagai contoh, lecturer bagi kita C, orang lain dia bagi A, kita pun kata lecturer ni racist lah, lecturer ni tidak berlaku adil lah, lecturer ni itulah inilah, kan, tanpa kita dapat melihat bahawa kualiti kerja kita itu, kan, tanpa kita melihat bahawa perangai kita ataupun attitude kita ataupun attendance kita dalam kelas, kan. So betul, ni semua cerita-cerita betul. Saya memang pernah ada student yang macam-macam dia kata dekat lecturer dan sebagainya, dan we feel sympathy, we try to help our patient, definitely. Tapi bila kita buat siasatan sosial, kan, maksudnya kita minta lecturer untuk datang dengan kebenaran pesakit, ibu bapa dan sebagainya, baru kita nampak personality dia. So but it's okay, kan, it's part and parcel. Cumanya cara dia adapt tu yang menyebabkan mungkin pada masa tu menyebabkan dia mendapat anxiety disorder, kan. So bila kita talk through with the patients dan sebagainya, dan yang bagusnya dia boleh menerima kesilapan diri dia sendiri dan dia cuba untuk perbaiki. So daripada situ dia telah develop diri dia untuk menjadi orang yang lebih resilient. So dia work hard and dia dapatlah A the next sem tu lah. And antara benda yang paling penting juga ialah cara kita menguruskan diri kita sendiri, kan. Kita nak kita segar, kita nak kita berfungsi dengan baik. So we have to take care of ourselves, especially dari segi kita punya sleep quality, kan. Yes, it is not about sleep quantity, tetapi adakah tidur 4 jam tu cukup? Adakah tidur 5 jam itu cukup? Adakah tidur dengan keadaan YouTube ataupun iPod, iPad apa semua masih terpasang di telinga, tidur di depan laptop yang masih lagi menayangkan Korean punya drama ke apa ke, kan. Adakah tertidur dalam keadaan macam tu meaning that you have a good quality of sleep, kan? Of course tak, kan. Adakah
sepanjang minggu exam tu you tidur pukul 3, 4 pagi, bangun pukul 8 pagi, itu is a good quality of sleep? Of course tak kan. Habis je exam you tidur sepanjang-panjang hari, tak bangun, semayang pun tak tahu kat mana, makan jadual makan pun tak tahu kat mana kan. So is that a quality, is that a good quality of sleep? Of course not kan. So we have to take care of ourselves fairly kan. Know your timetable, have a good timetable, and at the same time have a regular exercise kan. So and what is our tendency kan, kebolehan kita kan. Maksudnya we are willing, bila kita jatuh, bila kita bangkit tu, we are willing to take the responsibility of us being at the bottom, and at the same time we are willing to accept kesilapan yang kita sedang buat. We are willing to accept and to seek help from others. We are willing to listen from other perspective, and we are willing to work again and to climb back and better. Okay, so that is resilient. And again, kita hidup dalam dunia, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Walaupun kita tak suka nak berkawan macam mana ke apa kan. It's not about knowing everyone. It's not about loving everyone. It's not about having thousands of friends kan. But at least you have one or two meaningful relationship yang bukan sahaja orang tu willing to help us, but we as a friend also willing to help our friend or our best friend when they are in need kan. That is what friendship about kan. Friendship is not one way. Friendship is not just about being demand and being acceptive ataupun being receptive kan. Friendship is about two ways communication. It's about helping each other. It's about supporting each other during the bad times and also the good times kan. So we have to reflect, are we being a good friend kan? Each time we critique others, we have to reflect upon ourselves, are we being a good friend? Okay, so self-compassion. Ya saya. Doktor nak teruskan dulu ke boleh saya teruskan dengan soalan? Teruskan dengan soalan lah, sebab kita ada lagi lebih kurang 20 minit je kan. Okay, ini soalan pertama berbalik pada isu tadi yang apa nama, anxiety. Macam tadi doktor katakan, kalau depressed tu dia ada faktor genetik kan. Dalam anxiety, doktor ada nyatakan contoh sebagai panic. Okay. Saya nak tanya, macam mana pula dengan panic attack? Adakah panic attack tu terjadi disebabkan oleh genetik juga ataupun ada perkara lain yang trigger? Sebagai contoh, sebab saya tak cakaplah saya didiagnose ada panic attack ataupun disorder semua tu. Tapi bila kita mengalami dan kita rasa baca dan kita tengok macam saya ada panic attack. Okay, sebagai contoh, saya tak boleh minum teh susu macam itulah kan. Okay, lepas tu kalau dalam sama, kalau satu hari tu kalau saya minum terminum ataupun ada orang yang hidang atau bagi kita air teh, saya tak boleh jumpa jam dengan hujan. So bila contoh kita balik kerja ke keluar berjalan kan, tiba-tiba jam, lepas tu hujan. Dari situ kita jadi macam panik tau. Panik macam bukan takut tak sampai rumah, kita takut panik tiba-tiba jadi sejuk. Even kita dah tak buka aircon, kita dah turun tingkap semua kan. Okay, kita jadi sejuk dan keluarlah simptom-simptom panic attack tu, macam susah nak nafas kan, macam kita rasa kita dah nak mati, kita rasa macam nyawa tu dah kat ujung tanduk. Macam mana tu doktor? Boleh kongsikan ataupun jelaskan dengan lebih lanjut? Okay, again, panic attack is normal. Okay, panic attack is not a psychiatric illness or it's not a mental illness. Panic attack is a normal reaction apabila kita mengalami kejutan ataupun apabila sesuatu perkara yang selalunya menakutkan berlaku. Okay, so apakah simptom-simptom panic attack? Dia ada banyak. Dia ada tak salah saya sampai 12 tak salah saya bila kita bercakap tentang panic attack. Dan antara yang paling common ialah seseorang itu mengalami debaran kan, debaran yang sangat hebat,
dia ada rasa chest discomfort ataupun dia rasa macam ada sakit dada ataupun tidak selesa, dia mengalami perasaan sukar untuk bernafas. Mungkin dia boleh bernafas tapi perasaan sukar untuk bernafas. Seolah-olah kadang-kadang dia rasa macam ada orang cekik dia kan. Cuba kalau kita macam boleh bayangkan kan, macam bila kita suffocated kan. So kita rasa susah nak bernafas. So itu adalah symptom panic attack. Kita rasa tangan kita berpeluh. Kita rasa macam kadang kepala sakit, kita rasa nak muntah, kita rasa seram sejuk, apa lagi, dan antara simptom-simptom yang macam bila panic attack tu berlaku dengan sangat teruk, seseorang tu dia boleh rasa macam dia nak mati, macam yang Cik Salihah cakap tadi, dan dia rasa macam seolah roh dia tu macam terkeluar daripada badan dia, dan dia nampak semua benda daripada atas sahaja, macam dia rasa macam dia jauh daripada dunia dia. Itu kita panggil depersonalization, dan ini sebenarnya sebahagian daripada simptom panic attack yang teruk. Dan antara simptom panic attack yang teruk juga ialah dia rasa macam diri dia nak hilang kewarasan, dia rasa macam dia nak gila, nak jadi macam hilang waras kan, nak menjerit, dan dia macam nak hilang kewarasan. Dan ada juga yang bila dalam keadaan panik yang teruk tu, dia rasa macam dunia dia ni berubah kan, seolah-olah dia nampak macam dua dimensi lah selalunya kan pesakit cerita. Tiba dia rasa macam diri dia dekat dunia lain, dia nampak semuanya macam kertas, helaian kertas. So itu adalah keadaan panic attack yang teruk. Dan adakah ianya sudah menjadi disorder? Tidak, kan, dia masih lagi simptom-simptom panic attack. So yes, dia boleh disebabkan oleh genetik kan. So kalau macam kopi dengan tea, dia mengandungi kafein kan. Maksudnya ialah genetik anda sensitif dengan barang-barang ataupun bahan-bahan simulasi ataupun simulasi yang boleh stimulate, yang boleh merangsang kan. Sebab kafein ni dia bertindak sebagai merangsang. Merangsang ni ialah dia menyebabkan seseorang itu punya sympathetic nervous system dia kan, yang jantung, yang mengawal jantung, yang mengepam darah dan sebagainya tu meningkat secara tiba-tiba. So itu adalah disebabkan pada kebanyakan masa ia boleh disebabkan oleh genetik, okey. Tetapi pada masa yang sama ia juga boleh disebabkan oleh kita panggil cara seseorang itu dibesarkan ataupun suasana seseorang itu dibesarkan kan. So sebagai contoh, kalau macam takut hujan, so takut hujan dan mungkin adakah kita takut hujan tu, adakah sebab air tu yang kita takut, ataupun bila kita takut hujan tu mengingatkan kita tentang peristiwa yang lampau, ataupun takut hujan sebab kita takut dengan guruh ataupun kilat kan. So mungkin kita pernah nampak kilat apabila kita dekat lebuh raya tiba-tiba berlaku aksiden kan. Mungkin aksiden tu tak ada kaitan pun dengan kilat, tapi kebetulan kita nampak aksiden, kilat tu pun datang. So kadang-kadang benda macam tu tanpa kita sedar dia boleh menyebabkan kita mendapat risiko mendapat panic attack yang lebih kerap ataupun lebih tinggi daripada orang lain. Dan kadang-kadang sebenarnya panic attack juga ini associate dengan cara kita manage our stress. So kita kena reflect balik, kita kena tengok macam mana cara kita menguruskan stres. Sebab ramai yang saya jumpa yang datang dengan panic attack ini adalah disebabkan oleh pengurusan stres yang tidak baik. So kita kena belajarlah cara nak stress management. Antaranya ialah kita menjadual waktu yang baik, kita ada the ability untuk nak prioritize things kan, mana yang penting, mana yang utama. So benda-benda macam tu antara teknik-teknik pengurusan stres yang baik. So saya harap benda tu dapat menjawab lah. Okay, faham ke? Faham. Tadi doktor cakap panic attack yang sangat teruk tu bila roh dah kat atas, saya beri takut lah. Tapi kita tak adalah sampai tahap situ kan. Okay. It's okay. Saya pernah alami. Tiba-tiba memang saya tahu masa saya tengah panic attack, masa ni tengah nak exam medical student, ada something happen that morning. Sebab saya tersalah baca jadual, and memang benda tu berlaku temporarily. So sebab tu saya rasa bagus juga bila kita sendiri pernah alami kan. So sebagai doktor bila patient cakap tu kita boleh faham kan. Cuma sebab masa tu saya takut lah sebab saya tak faham lagi tentang panic attack dan sebagainya. Tapi bila sekarang ni bila saya reflect balik, nasib baik kawan saya ada macam dia yang macam tiba tarik tangan saya untuk sama-sama berlari kan. So sebab tu kawan tu penting. So masa tu walaupun kita rasa macam rasa kenapa macam kita rasa roh kita ni macam ni kan, tapi bila orang tarik tangan kita tu kita tersentak, so kita pun macam back to the reality. So it's okay. Benda tu memang menakutkan pada masa dia berlaku, tapi it's still within a normal experience. Okay, faham. Okay, ada soalan daripada Nurul Atila.
Pertanyaan tersebut adalah adakah anxiety berbeza daripada depression? Okay. Macam Okay. tadi doktor dah Uh, terangkan, hmm. kira macam orang yang kena depression dia akan ada simptom anxiety. So mungkin doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut, orang kata simptom yang ketara lah, apa maksudnya dekat anxiety ada simptom apa, dekat depression ada simptom apa. Mungkin berbeza dari situ lah mungkin untuk pelajar faham. Saya rasa saya dah terangkan dengan teliti tadi. Saya pun tak tahu macam mana saya nak terangkan balik. So again, depression, you need to have at least 5 lah. Kalau kita nak cakap dari segi medical kan, 5 simptom daripada 9 simptom. So kena ada kemurungan yang berpanjangan, berlarutan selama 2 minggu, kena ada rasa hilang minat untuk buat kerja ataupun dah tak boleh nak enjoy lagi aktiviti-aktiviti yang selalu kita enjoy. Ada gangguan selera makan, selera tidur, kita rasa hidup ni tiada harapan, kita menyalahkan diri sendiri atas perkara-perkara yang mungkin tak ada kaitan dengan kita pun, kita take the blame, kita rasa tak boleh nak berfikir, tak boleh nak fokus, kita rasa badan kita lebih berat ataupun kita rasa macam susah nak bergerak ataupun pemikiran kita menjadi sangat slow, dan pada keadaan yang teruk kita sudah mula ni perasaan untuk mencederakan ataupun membunuh diri. So itu antara simptom-simptom depression yang utama. Anxiety pula, kalau tadi dia punya tema tu ialah sedih kan, anxiety pula tema dia adalah kerisauan. Dia risau semua benda. Tak kira lah risau orang ejek ke, risau buat benda silap ke, risau sesuatu benda yang buruk berlaku ke, the thing is risau kan. So dia risau. So bila risau kan, kalau kita perasan bila kita risau, kita mudah kita still sukar untuk tidur, tapi kita jadi agitated, kita jadi macam resah nak bergerak-gerak. Dia tak sama macam orang kemurungan dia tak boleh tidur, mungkin dia baring je kan, tapi depression ni dia bergerak sana bergerak sini, dia jadi restless. Orang yang anxiety ni juga dia macam tense kan, dia mudah jadi tense lah, mudah jadi stress. Dan tense ni menyebabkan sampai dia ada sakit leher, dia sakit bahu, dia sakit belakang, dia pening kepala, all the symptom yang menunjukkan bahawa orang tu tengah dalam keadaan sangat-sangat risau kan. Dia mudah tersentak ataupun dia mudah tersentak, dia mudah jadi marah kan. Apa lagi, dia ada simptom-simptom panik yang saya telah terangkan panjang lebar tadi. So itu adalah lebih kepada anxiety. Again, you don't self-diagnose. If you confuse or if you think that you have some depressive or anxiety symptoms, you don't self-diagnose kan. Dapatkan rawatan daripada doktor, dan akan ada soalan-soalan yang akan membezakan sama ada anda mempunyai kemurungan ataupun anxiety. But again, kemurungan, 60 ke 70% mereka yang mempunyai kemurungan juga mempunyai simptom anxiety kan. Bagaimana doktor nak diagnose sama ada anda mempunyai kemurungan ataupun anxiety, tu lagi satu bab yang lain lah. Tapi insyaAllah kalau macam kita telah dilatih untuk membezakan. Dan kadang-kadang ada situasi di mana pada saat hari ni dia datang, kita okeylah nampak memang kemurungan dan ada simptom anxiety. Tapi tiba-tiba sebulan yang lepas, sebulan yang seterusnya, bila dia kena datang untuk follow up yang seterusnya, cerita balik ataupun mungkin keadaan berubah dan sebagainya, kita rasa macam sebenarnya pada masa ni dia dah ada simptom-simptom kemurungan. So dia ada kemurungan tapi simptom anxiety tu dah berkurangan. So benda macam tu pun boleh jadi juga. But it is okay. Sebab rawatan ke apa ke semua adalah hampir sama kan. Sometimes it's just how it is. And sometimes memang ada orang yang kita terpaksa diagnose ada kemurungan dan juga ada anxiety. So sebab itulah talk saya ni bukan bertujuan untuk anda self-diagnose ataupun untuk anda diagnose orang lain ke, tak. Tapi secara dasarnya adalah untuk memahami, yes ada perbezaan antara kemurungan dan anxiety, tetapi ada juga simptom-simptom overlap. And it is okay. Just talk to your doctor untuk nak faham lebih lanjut. Okay? Okay, faham. So kiranya keywords untuk depression ni adalah simptom dia selama 14 hari lah. Okay? Untuk kemurungan klinikal, yes. Okay. Kemudian ada soalan daripada Syahira Kamal. Sebagai mahasiswa, adakah ibu bapa kita perlu tahu sekiranya kita ingin mendapatkan kaunseling atau rujukan doktor berkenaan kesihatan mental? Dan sekiranya kita mendapat apa-apa diagnosis mental illness, adakah perlu untuk kita maklumkan kepada mereka? Okay, soalan ni saya nampak dari segi dua perkara, dua aspek. Yang pertama sekali, kalau kita nak bercakap dari segi legality ataupun dari segi undang-undang. Di Malaysia, kalau anda telah berumur lebih daripada 18 tahun, maka anda mempunyai sepenuh autoriti ke atas diri anda. Okay, so maksudnya kalau katakan
anda dah berumur 20 tahun, anda nak mendapatkan rawatan dengan doktor, anda tak perlu pun nak bagi tahu parents anda. Kalau kita nak cakap dari segi legality, dari segi nak minta izin, you don't need anybody's permission to seek help and see doctors. You can make your own decision. Itu adalah secara ringkas dari segi legality. Walau bagaimanapun, apabila kita melihat dari segi perawatan, okay, again, kita apabila kita berjumpa dengan doktor, mungkin pada awalnya kita nak pergi seorang-seorang kan, we just want to confirm whether I have depression or not, whether I have anxiety disorder or not. And then katakan first time tu kita nak pergi seorang-seorang. Sebab kita pun tak pasti, kita pun takut dan kita pun rasa risau orang nak label kita, parents kita tak dapat terima dan sebagainya. Ataupun kita rasa malu kan. It is okay, you can go on your own during the first jumpa dengan doktor. Dan katakan masa the first time tu, you dah dapat the diagnosis and doktor mencadangkan ataupun doktor meminta supaya anda membawa keluarga ataupun lecturer ataupun kawan baik anda untuk sesi yang seterusnya. Maksudnya di situ ialah doktor merasakan bahawa anda memerlukan sistem sokongan yang sosial sebagai salah satu langkah penyembuhan yang terbaik. So pada masa tu, yes, you need to bring them into the session so that hopefully kita boleh create the social support yang baik untuk you menjalani langkah-langkah penyembuhan. So itu adalah dari segi aspek perawatan. Dan again, kita tak boleh hidup seorang-seorang. Saya faham ada setengah pelajar, ada setengah daripada kita memang jenis keluarga yang berantakan kan. Maksudnya ayah dah kahwin lain atau tak tahu dah dekat mana, atau jumpa ayah pun 10 tahun yang lepas. Mak dah kahwin lain juga, kita pun tak suka dengan bapa tiri, kita pun ada isu dengan adik tiri. Kadang kita rasa macam we have nobody in terms of family. It is okay, we understand that. As a doctor, we do understand that. But again, bagaimana dengan kawan, kan? Bagaimana dengan lecturer, bagaimana dengan cikgu, bagaimana dengan pakcik, dengan nenek dan sebagainya. It is your decision. So cadangan so untuk menjawab persoalan tersebut, yes, in terms of legality, you don't need any other permission. But in terms of perawatan penyembuhan, you need the social support. Okay? Okay, soalan seterusnya, kalau daripada Nur Yusrina, kalau kawan kita ada depression and anxiety tapi dia ada buat something yang agak silap, jadi kita sebagai kawan nak nasihat, tapi kita dimarah dan disalahkan sebagai penyebab penyakit dia lebih teruk. Jadi adakah kita perlu teruskan nasihat adakah kita perlu teruskan nasihat dan support atau biarkan saja? Okay, it's a very tricky question sebenarnya ya. Pertama sekali, thank you for trying to help out as a friend. Thank you so much. Your friend is is very fortunate lah. He's very lucky to have you as her friend. Tetapi pada masa yang sama again, di sinilah kadang-kadang stigma tu bermula, okay? Sebabnya bila kita bercakap tentang penyakit, dia adalah penyakit. Tetapi pada masa yang sama, kita semuanya adalah manusia, kan? Kita mempunyai personality yang berbeza, kan? Dan kadang-kadang ada setengah orang yang memang dia dapat depression, dia dapat dia dapat anxiety ke, menerima rawatan, tetapi pada masa yang sama kadang-kadang personality dia itu juga merupakan salah satu faktor risiko untuk dia dapat. So apakah personality yang menyebabkan faktor risiko? Macam tadi itulah, dia tidak mempunyai kebolehan untuk nak menerima teguran, dia tidak mempunyai kemahiran untuk nak menerima kesilapan sendiri, dia tidak mempunyai kebolehan untuk bertanggungjawab atas kesilapan ataupun dapat menerima kelemahan diri. So itu adalah salah satu ciri-ciri personality yang menyebabkan seseorang itu lebih mudah untuk mendapat penyakit mental. Okay, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita kena reflect juga kan, adakah ini diri dia ataupun tidak. Katakan sebelum kita dapat tahu dia didiagnose mempunyai kemurungan ataupun anxiety, dan dia bukan jenis yang macam ni pun sebenarnya. Kalau dulu bila kita tegur, dia terima, dia dengar, kan? Ataupun kalau dia tak terima pun, kita boleh berbincang dengan baik, kan? Kalau katakan itu adalah personality dia sebelum dia sakit, maka bila dia sakit tu, bila kita try buat benda yang sama, dia jadi orang lain, kan? Seolah personality dia berubah. So it is okay. Just acknowledge that pada masa tu mungkin suasana ataupun emosi dia tengah sangat-sangat tidak stabil sehingga dia tak jadi diri dia balik. Sehingga dia tidak lagi menjadi diri dia yang kita kenal.
So kalau macam tu, you just give yourself a break, kan? Cuba tolong bantu apa yang termampu untuk kita nak support penyembuhan penyakit rakan kita ni. Tak perlu nak bagi teguran ke apa ke, sebab mungkin pada masa tu dia keadaan emosi dia masih lagi tidak stabil, but let your friend knows that you are there, you are here to help her during this difficult time. So kadang-kadang that kind of words, that kind of reassurance sangat-sangat membantu para pesakit psikiatri, sebab dia tahu bahawa orang masih boleh menerima diri dia walaupun dalam keadaan dia yang paling tak baik ataupun paling teruk. Dan ini akan membantu dalam penyembuhan, dan mungkin bila anda tengok dia dah lebih stabil, dan pada masa tu baru bincang balik apa yang anda cuba bawa sebelum ni. Okay, so itu nasihat saya. Okey, seterusnya ada soalan juga, tapi perkongsiannya agak panjang juga. Sebelum diajukan soalan, saya bacakan, Doktor. Sila. Pukul 12 saya akan stop ya, Puan Salihah. Cik Salihah. Okay. Daripada Nurul Ain Tasnim, saya nak tanya, ada kawan saya dia pernah ada pengalaman pindah sekolah masa dia sekolah rendah dulu. Lepas tu perangai dia dah mula berubah daripada ceria kepada pendiam sebab dia dah hilang kawan. Okey, dan dia kena sesuaikan diri dekat sekolah baru. Masa di sekolah menengah pula, dia kena pindah sekolah lagi sebab masalah keluarga. Jadi dia kena alami lagi perpisahan dengan kawan dia lah kat sekolah tu. Okay, perangai dia pun semakin berubah. Dia tidak mahu berbual dengan orang sebab setiap kali dia nak berbual dengan orang, dia akan rasa sakit yang mencucuk dalam hati dia. Dia cuba untuk menafikan perasaannya yang dia mula merindui kawan-kawan dia kat sekolah lama sebab dia takut dia akan ingat balik peristiwa dia pindah sekolah masa dia sekolah rendah. Adakah penyakit apakah penyakit mental yang dihadapinya? Maksudnya macam adakah isu-isu yang dikongsikan tadi tu dikira sebagai penyakit mental? Okay. Again, saya ataupun seorang doktor yang profesional, kita tidak akan diagnose seseorang based on the story. Kita tak akan diagnose seseorang semasa sesi online. Okay, so I'm not going to do that because I'm a professional and I act and saya bercakap pun ada etika-etika yang saya perlu patuhi sebagai seorang doktor. Saya harap betul dia boleh difahami. So apa yang saya cuba nak ulas bukan bermaksud untuk nak memberikan diagnosis kepada kawan anda. Walau bagaimanapun, untuk kita nak memahami tentang keadaan tersebut, yes, I would agree, probably ada perkara-perkara yang macam traumatise yang berlaku semasa perpindahan dan sebagainya kan. Sebab tadi pun macam ada cakap dia ada masalah keluarga. So mungkin perpindahan sekolah tu bukanlah sesuatu yang memberikan trauma, tetapi ianya sebagai salah satu faktor faktor yang menambahkan kepada keadaan keluarga dia pada masa tu yang menyebabkan dia mungkin mengalami trauma ataupun mengalami simptom-simptom anxiety dan sebagainya. So bagi saya sama ada dia mengalami penyakit mental ataupun tidak bergantung kan. Again, apakah itu penyakit mental, dia mengalami simptom-simptom spesifik bergantung kepada diagnosis, dan pada masa yang sama dalam keadaan mereka mengalami simptom-simptom tersebut berlaku kemerosotan yang ketara dalam fungsi kehidupan, akademik, sosial dan sebagainya. So kalau katakan benda itu memang berlaku, saya rasa perkara yang terbaik yang kita boleh lakukan ialah yang pertama sekali cuba dapatkan rawatan daripada, sebab kita tak tahu ada penyakit mental ataupun tidak, mendapat first masih bercakap dengan kaunselor dan katakan kaunselor rasa macam nampak macam ada simptom-simptom yang perlu dirawat ataupun yang perlu perhatian khusus, dan ada dua, sama ada nak rujuk kepada klinikal psikologis ataupun nak untuk psikoterapi ataupun nak rujuk terus kepada doktor untuk mengesahkan kalau ada diagnosis dan mungkin keperluan kepada ubat-ubatan. Tetapi tidak dinafikan banyak perpindahan masa kanak-kanak, yes, ianya kadang-kadang boleh menjadi salah satu faktor kepada penyakit mental, tetapi ianya bukanlah macam kita nak kata faktor yang utama ataupun association yang utama, sebab ada banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang itu lebih rentan ataupun lebih berisiko untuk mendapat penyakit mental. Okey, so mungkin ni soalan last untuk sehingga sini.
Okay, doctor, can ask a person who is suicidal synonym with being depressed? Not necessarily, okay. Yes, those who are having major depressive disorder probably at higher risk to develop or to have the suicidal act or to think about suicide, but not necessarily, okay. I cannot remember the statistic or the percentage, tetapi most of the times those who committed suicide actually do not known to have psychiatric illness, but those who have psychiatric illness are at higher risk to act or to think about suicide. So kesimpulannya, kalaulah kita membaca berita ataupun dapat forwarded message on suicide kan, yes we can think that mungkin dia ada penyakit mental kan, mungkin kalau benda tu boleh educate masyarakat sebab kita tahu bahawa penyakit mental ini boleh dirawat, suicide boleh dicegah, so please do that. Tetapi we cannot stigmatize kan, katakan kawan kita ni ada depression, dia tak cakap pun dia nak suicide ke apa kan, tapi tiba kita yang macam label kau ni jangan macam ni, nanti sekarang kau mulalah nak fikir pasal suicide kan, that is a stigma already, so we do not want to do that. Suicide, apart from having mental health illness or mental health issues, there are also lots of other factors on suicide or for suicide. And we know that during pandemic, stress, financial factors, uncertainty about life, isolations, those are among the factors that lead to suicide or think about suicide. So I hope that answer your question. Okay, doktor, boleh doktor teruskan sedikit lagi dengan slide, doktor? Saya rasa saya kena stop lah. Cik Salihah, sebab dah pukul 12 kan. Saya ada saya ada perkara yang saya kena selesaikan. Okay, saya ada satu soalan daripada saya, boleh tak doktor? Satu je. Okay. Okay, saya nak tanya, sejauh mana orang kata keberkesanan pelajar ataupun pesakit-pesakit doktor sebelum ni bila hadir untuk mendapatkan rawatan, dan apakah maksudnya orang kata galakkan ataupun ransangan yang menyebabkan klien tu boleh berubah? Okay, first of all, saya tak ada statistik saya sendiri. Bukannya sebab saya tak tahu, tapi saya tidak membuat statistik untuk diri saya sendiri. Tetapi kita tahu kalau kita bercakap dari segi aspek depression, katakan seseorang itu didiagnose mempunyai depression, kebolehan ataupun percentage untuk dia sembuh dalam masa 1 tahun adalah tinggi, iaitu lebih kurang 60 ke 70%. Dan kalau kita follow up this patient dalam masa 5 tahun, then we know that kebolehan ataupun kebolehan dia untuk sembuh adalah sebanyak 90%. So maksudnya penyakit mental insya-Allah, especially macam depression, anxiety dan sebagainya, memang mempunyai peratusan kesembuhan yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun ianya bergantung kepada faktor pesakit dan ahli keluarga pesakit itu sendiri. Kadang-kadang pesakit dia datang cerita-cerita, kita pun ajar contoh relaxation technique, kita ajar stress management, kita ajar dia untuk mempunyai jadual hidup yang teratur, tapi dia tak buat. Kan, dia tak buat. Dia hanya tahu menyalahkan orang lain, doktor, ubat, orang lain dan sebagainya, tapi dia tidak mahu berubah dari segi nasihat-nasihat yang kita sampaikan di klinik. So definitely benda itu tidak akan membantu dia untuk sembuh. Kan, sebab kita tahu, yes, mungkin masa dia depression yang sangat teruk dan sebagainya, kita pun tak expect untuk dia nak terus baik. It's not that, kan, it's a process. Walau bagaimanapun, kita pesakit itu juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan kalau katakan ada ubat-ubatan yang diberi, maka dia perlu mengambil secara berterusan. Bukannya bila perlu, bukannya dia stop sebelum berbincang dengan doktor. Ada temu janji yang dia perlu penuhi. So penuhi temu janji tersebut. Kalau tak boleh nak datang, call klinik, minta reappointment dan sebagainya. Yang ketiga, bergantung juga dan ini juga merupakan salah satu faktor utama selain daripada diri pesakit itu sendiri, ialah sokongan sosial yang terdapat pada diri seseorang.
Okay, so sebagai contoh kalau kita cakap dari segi konteks mahasiswa kan, katakan dia tidak boleh menghantar tesis disebabkan oleh penyakit mental yang dia sedang alami. So tak boleh nak hantar on time. Tapi tesis dia tinggal sikit je lagi kan. Dan disebabkan itu universiti melarang dia untuk sit for exam. Katakanlah contoh kan. So of course benda tu akan menyebabkan dia jadi tertekan dan lagi sukar untuk dia nak bangkit semula kan. Sebab dia rasa macam dia nak ambil juga peperiksaan tetapi tak ada toleransi sebagai contoh antara pihak universiti dengan pelajar. So maka faktor sedemikian of course tidak dapat membantu pelajar tersebut. Ataupun katakan pelajar ni missing in action MIE kan, tak datang selama 3 bulan, tapi ada surat daripada doktor mengatakan bahawa sepanjang 3 bulan ni dia memang tak sihat, akhirnya berjumpa dengan doktor dan kita dah bagi diagnosis dan sebagainya, dan universiti terus membagi surat warning kan, surat warning untuk termination. Of course it won't help kan. Apa yang kita perlukan ialah perbincangan. Kalau student kata dia memang ada depression, dia sedang menerima rawatan, apa yang pihak universiti boleh buat ialah minta laporan perubatan. It takes time, tetapi minta laporan perubatan kan, minta laporan perubatan, dan laporan perubatan boleh dikeluarkan oleh doktor, but it takes time. So it's all about the process. So itu just nak menjawab secara ringkas lah. Okey, terima kasih doktor. Okey, para hadirin sekalian, manakah masa pun mencemburui, jadi kita pun hampir 2 jam kita bersama. Lebih 2 jam ya. Daripada pukul 10 tadi, 2 jam hampir 5 minit ni. Alhamdulillah banyak sangat maklumat dan informasi yang menarik dan padat yang mana kita boleh applykan pada diri kita sendiri ataupun kita boleh kongsi pada orang lain. Okey, jadi sebelum saya melabuhkan tirai, suka saya untuk mengingatkan doktor telah kongsi secara ringkas berkenaan apa itu depresi, anxiety dan stres, dan apa simptom-simptom yang ada kepada orang kata pengidap depresi, anxiety dan stres, dan dalam masa sama juga doktor telah kongsikan dengan luas ataupun berkongsi dengan lebih mendalam berkaitan kesihatan mental, okey, dan juga itu apa itu penyakit mental. Dan di akhir tadi doktor juga telah kongsikan cara untuk mengatasi bagaimana kita nak mengatasi depresi, anxiety dan stres ini. Okey, jadi suka untuk saya ingatkan kepada para hadirin sekalian sebelum mengundurkan diri, boleh mengisi borang kehadiran dan borang penilaian program kita pada hari ini. Okay, jadi mungkin doktor ada nak bagi kata-kata terakhir ataupun saya dah boleh tutup ke macam mana? Terima kasih sekali lagi pihak UM dan kepada semua hadirin. I hope every one of us can at least have more awareness on mental health issues, and please do not hesitate to seek help. Do not hesitate to seek help. Do not be afraid of psychiatry. Do not be afraid if you are being diagnosed of psychiatric illness, because the rate of recovery, jalan ataupun ke arah penyembuhan itu adalah sangat-sangat tinggi, insya-Allah. Sorry kalau saya tak boleh nak jawab lebih banyak lagi soalan. Saya pun ada komitmen lain and this weekend. Saya minta maaf kalau ada yang tersalah kata dan sebagainya. And again, well done Cik Saliha, well done to your team. Terima kasih doktor. So saya leave dulu ke Cik Saliha? Okey, doktor, boleh kita bergambar dulu sebelum habis? Boleh masing-masing buka kamera dulu? Okey, dah Okey, 1, 2, 3. Okey, sebentar lagi sekali. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih doktor, berbanyak terima kasih atas masa yang diluangkan dan minta maaf sebab mengambil masa doktor sebab saya pun maklum doktor sangat sibuk, dan selamat berhujung minggu lah. Terima kasih banyak.